إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wujud yang wahmiyah, dan kami ketahui demikian itu daripada wujud sifat qaharinya subhanahu wa ta'ala, daripada segala asma' iaitulah yang qahar. Dan jikalau terangkat hijab daripada mereka, Allahumma ja'alna, nasaya fana'lah mereka, diri mereka itu, dan baqa'lah mereka dengan Tuhan mereka itu, dan adalah mereka hamba bagi Allah Ta'ala dengan sebenar-benar hamba, tiada menjadi hamba bagi yang lainnya. Dan sesungguhnya telah ditanyai oleh Abu Sa'id Al-A'rabi daripada fana', maka katanya bermula fana' itu ialah zahirlah sifat uluhiyah yang azamah dan jalal atas hamba, maka melupakan akan dia dunia dan akhirat dan segala hal dan segala darajat dan segala maqam, dan zahirlah sekalian sebabnya yang memfanakan akan dia daripada tiap-tiap suatu, dan daripada akalnya, dan daripada dirinya, dan fana' daripada suatu, dan fana'nya daripada bahawasanya karamlah ia di dalam kebesaran Tuhannya. Dan kata setengah mari kita boleh fana' itu atas tiga bahagi: fana' dalam segala af'al, fana' dalam segala sifat, dan fana' dalam zatnya. Ini sambungan daripada matan yang dahulu. Dan senyap terhijab mana di dinding kebanyakan manusia, terdinding daripada musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan nikmat yang paling besar di dalam dunia. Sebelum kita kembali ke hadrat Allah, nikmat yang paling besar tidak ada lebih besar daripada itu, iaitulah nikmat dibukakan batin hatinya dapat sentiasa menghadap hadrat Allah Taala, diberikan kemanisan dan kelazatan. Dan senyap di dinding kebanyakan manusia itu daripada hak Ta'ala dengan syahwah mereka yang bangsa duniawiyah. Kehendak-kehendak manusia yang bangsa duniawiyah, yang dibangsakan kepada dunia, yang hanya sementara. Sebab dunia diambil dari kalimat dana yadni dunia, benda yang sangat pendek masa, yang sangat ringkas masanya. Ibarat orang yang tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nas niam iza matu intabahu." An-nas niam, manusia pada hakikatnya di atas dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah seperti orang yang tidur. Iza matu, apabila ia mati, intabahu, barulah disedar. Bila malakul maut tarik je nyawa dia, baru disedar, ya, bahawasanya yang diduduk ni ibarat mimpi saja.
Kesenangan yang kita dapat atas dunia, kenikmatan yang dapat atas dunia ibarat mimpi. Macam mana orang mimpi, tuan-tuan? Ya, seronok di dalam tu kan, dalam mimpi, kelazatan dia dapat, kenikmatan dia, macam-macam nikmat dia dapat, punya seronok. Tiba-tiba dibuka ni mata habis, tak ada. Kosong. Ya. Begitulah hakikat kehidupan dunia ni, sangat ringkas, ibarat orang tidur. Sebentar je, tuan. Maka oleh kerana nikmat yang sebentar ini, mereka tidak mengenalinya, bahawa ada di sana nikmat lebih besar daripada itu. Maka mereka tergendala, mereka terperangkap. Yang malang ni sampai peringkat dia boleh jual agama dengan dunia, na'udzubillah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kasih kepada umatnya, yang sangat sayang kepada umatnya, Nabiur Rahmah, memberikan peringatan dan cara untuk mengatasi benda ini, supaya umatnya tidak terjebak dengan penyesalan yang besar di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi a'malis salihah fasatakunu fitanun kakita'il lailil muslim yusbihur rajul mu'min wa yumshi kafirah yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya atau kama qala. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang saleh, yang berbagai-bagai bentuk dan jenis amal, sebab akan datang satu zaman dibandingkan sebagaimana sepotong malam yang gelap. Maknanya manusia sudah tidak boleh melihat kebenaran lagi. Manusia sudah tidak kenal kebenaran. Manusia tidak kenal jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat dalam kegelapan. Maka orang yang berjalan dalam gelap, resikonya amat tinggi. Berbagai-bagai kemungkinan yang tidak elok akan berlaku. Maka ketika itu, kesan yang paling besar dinyatakan oleh Rasulullah SAW, hasil daripada kegelapan. Berpagi mereka beriman, waktu petang mereka kufur dengan Allah Ta'ala. Pagi mereka masih Islam, petang sudah tanggal agama daripada dirinya. Berpunca dari apa? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, dijualkan agama dia kerana nakkan harga dunia yang sedikit. Oleh kerana mereka tidak mengenali apa itu akhirat, atau mereka sengaja buat lupa kepada akhirat, maka kerana itu mereka telah terperangkap dengan pandangan-pandangan yang menipu daya mereka. Maka ketika itu terdindinglah ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bala dan azab yang paling besar di atas dunia ini bila hati manusia terdinding daripada Tuhannya, terdinding daripada penciptanya, terdinding daripada zat yang maha ihsan, yang setiap saat memberikan nikmat kepada kita. Bila hati terdinding kepada pemberi yang maha besar, maka tidak ada bala yang paling besar, itulah bala. Berpunca daripada mereka tidak berawas, memantau akan pergerakan nafsu dia, dan ditimbus pula dengan dibolut dengan kejahilan terhadap Tuhannya. Maka ketika itu kemusnahan berlaku. Hidupnya zahirnya nampak siuman, tetapi batinnya adalah mabuk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghasyiyatkumus sakratan, sakratul hubbil 'aish wa hubbil jahl. Fa inna dzalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kas-sabiqinal awwalin minal muhajirin aw kama qala." Memabukkan oleh kamu mereka dan memabukkan oleh kamu dua kemabukan. Pertama, hubbil aish,
terlampau kasih kepada kehidupan dan menguruskan kehidupan kerja duniawiyah dia. Yang kedua, dia mabuk tenggelam dalam kejahilan. Dia menyeksa dan menzalimi dirinya sendiri, duduk dalam kegelapan kejahilan, tidak mengenali Tuhannya yang maha besar, sehingga tidak mengerti apa maksud Tuhan mencempakkan dia di atas dunia yang sementara ini, sehingga ia gagal menyiapkan bekalan yang sepatutnya. Dia gagal menyenaraikan diri dia sebagai ibadullah, hamba Tuhan yang sebenarnya. Maka apabila kena dua penyakit besar ini, dimabukkan dengan kehidupan dunia semata-mata dan ditenggelami dengan kejahilan, ketika itu la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kamu tidak akan dapat lihat lagi, kata Rasulullah SAW, orang yang berdiri menegakkan kerja yang amat besar dalam Islam, yang menjadi tunggak tiang seri kepada Islam, ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar sudah suram di muka bumi. Manusia tidak mengambil cakna lagi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ketika itu orang yang bangkit dengan kesedaran menegakkan agama Allah, kasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar, sebagaimana orang yang dahulu daripada muhajirin dan ansar, iaitu mereka menanggung satu ujian yang amat besar. Di samping situ mereka diangkat martabat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai satu tahap disebut oleh baginda SAW, hasil daripada kemabukan dengan duniawiyah, mereka sudah tidak betul dalam pemikiran dan bawakan hidup mereka, dan paling besar kemuncaknya mereka keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Maka ini hijab dipanggil hijab duniawiyah. Dan dengan segala darajat bangsa ukhrawiyah. Adapun hijab, ada dinding yang mendindingi hati manusia daripada mengenali Tuhannya, ini dipanggil hijab zulmani. Hijab dalam bentuk kegelapan, gelap terus. Maka tidak dapat dia mendekatkan diri dan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Yang kedua dipanggil hijab nurani. Dia bukan bentuk zulma gelap. Iaitulah hijab yang bangsa ukhrawiyah, dibangsakan kepada akhirat. Dia beramal, tujuan dia untuk dapat kenikmatan di akhirat. Dia beramal, tujuan dia adalah untuk mengelak diri daripada sengsara di akhirat. Dan tiap-tiap demikian itu daripada aghyar yang adamiyah, tiap-tiap daripada nikmat zahir yang dikecapi sementara di dunia, ataupun nikmat yang kekal di akhirat, ia adalah aghyar. Apa makna aghyar? Ghairullah, lain daripada Allah. Nikmat dunia adalah kurnia Allah, makhluk. Nikmat akhirat yang kekal pun dia adalah makhluk Allah Ta'ala. Situ dia kena faham dengan halus sedikit. Bukan dia menolak syurga, bukan dia tidak mahu syurga, tapi dalam konteks untuk mentauhidkan mahabbah dia adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jangan palingkan hati dia selain daripada taala. Seperti ibadat yang kita buat, sembahyang, puasa, haji, ujung dia adalah lillahi ta'ala. Usalli, ujung dia lillah. Nawaitu shauma ghadin, ujung dia lillah. Tidak lil jannah, tak ada. Saja aku puasa kerana nak syurga jannatul firdaus, tuan cari tak ada kitab ulama sebut. Dan tidak ada nas. Semua lillahi ta'ala. Membersihkan niat, tajuk yang lain. Janjian nikmat besar, itu tajuk yang lain. Perlu dipaham apabila dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita ganjaran besar yang hebat apabila seseorang beramal sekian amalan, sekian amalan. Apa makna dia? Makna dia ialah amalan itu amat diredai oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya. Sebab itu Allah Ta'ala sediakan bagi mereka ganjaran-ganjaran yang besar. Adapun adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan dipusingkan hati kita kepada yang lain daripada dia.
Ya, kiblat kita adalah Allah Ta'ala. Sebagaimana bila kita sembahyang, kiblat kita berpusing saja, batal sembahyang kita. Ya. Maka begitu juga batal ubudiyah, kehambaan yang sebenar dengan Tuhan, apabila amal kita buat, kita pusingkan nakkan benda selain Allah. Selain Allah termasuk apa? Al-Jannah, syurga pun selain Allah. Syurga makhluk, dia bukan Tuhan. Sebab itu dalam surah Kahfi disebut Allah. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang yarju, mengharap sangat untuk liqa', bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan ia adalah nikmat terbesar. Nikmat paling besar ialah ru'yah. Sebut dalam ayat yang lain, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang-orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat, dibenarkan melihat dengan cara yang layak, dengan kebesaran dan keagungan Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'. Jadi dalam suratul Kahfi Allah Ta'ala letakkan siapa yang berharap nak liqa', bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Apakah ta'rif amal saleh? Diberikan sifat dalam ayat yang sama, iaitu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia menyekutukan dengan selain dari Allah Ta'ala. Etikadnya tidak disekutukan, qasadnya tidak disekutukan, semata-mata mencari redha Tuhan saja. Sebab ahadan itu isim nakirah, dimasuk semua sekali. Ya, sama ada makhluk yang bernama dunia atau makhluk yang disimpankan di akhirat daripada ni'am, ya, ni'amul jannah, nikmat-nikmat syurga. Di sini membenarkan akan mahabbah dengan Allah Ta'ala, dia kena lenyapkan dua pandangan ini. Betul disebut dalam kitab Jalla'ul Qulub bizikrillah, memancarnya cahaya hati dengan zikrullah. Disebut dalam kitab itu, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhirah haramun ala ahli dunya, kilahuma haramani ala ahlillah. Dunia tertegah bagi ahli akhirat, dan akhirat tertegah bagi ahli dunia, dan kedua-duanya tertegah bagi ahlillah. Orang yang nak mencari akhirat, maka dia terpaksa mengalami resiko-resiko keleputan dan ujian dunia. Dia nak mencari akhirat, dia memandang kepada kelebihan ganjaran, ya, ibadat malam, dia kena buang dunia dia. Apa dia? Lazat tidur dia kena buang. Dia nak dapat fadilat puasa, besar fadilat dia, maka dia kena buang lazat dunia, makan dan minum dia kena tahan. Dia nak pergi Mekah, dapat kelebihan haji mabrur, maka dia kena buang duit dia beribu-ribu, tuan. Ya, penat dia cari, dia kena buang, baru dia boleh tunaikan dia dengan Allah Ta'ala punya tanggungjawab. Itu maksudnya. Begitu juga ahli dunia yang nakkan kelebihan dunia, dia tak kira halal dan haram, maka dia semua disapu. Halal haram dia tak kira. Kemudian keluar pula ucapan-ucapan najis daripada mulut mereka. Kalau nak kaya, apa kira halal haram gitu. Bila lagi nak kaya, kan? Kalau nak senang, apa kira halal haram? Payah nak kaya. Sebat ajalah halal haram pun. Itu makna luput akhirat dia apabila dia menghadapkan kepada dunia dia. Maka bagi ahlillah, dua-dua dilenyapkan. Ya, dia nakkan ahlillah, nak jadi ahlillah, mana gulungan VVIP Allah Subhanahu Wa Taala, maka dilenyapkan dua pandangan itu. Yaitulah sahibul haqiqah ghaba 'anil khalq bi syuhudil malikil haq. Sahibul haqiqah, orang yang bertaraf sahibul haqiqah, tuan bagi ahli hakikat,
yang mendaki ahlillah ghaba anil khalq, lenyap pandangan makhluk daripada batin hati dia. Lenyap, hilang. Dengan sebab apa? Bisyuhudil malikil haqq, dengan sebab musyahadah ia akan raja yang maha agung, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berlazat dengan Tuhan, sebagaimana tak boleh dibandingkan lazat akhirat dengan lazat dunia. Maka apa lagi jauh beza lazat dengan Tuhan punya dunia dan akhirat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat besar di akhirat tuan-tuan, lihat aja, lihat aja syurga, hilang segala penderitaan dunia. Yu'ta bi an'amin nas min ahlin nar, fa yusbagu sabratan fin nari fa yuqalu lahu hal marra bika na'imun qad qala wallahi la, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san min ahlil jannah fa yusbagu sabratan fil jannah fa yuqalu lahu hal marra bika shiddatun qad qala wallahi la, rawahul Muslim. Dan riwayat sahih Muslim digambarkan keadaan manusia di akhirat kelak. Pertama didatangkan bi an'amin nas, orang yang paling kaya dalam dunia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Siapa dia? Wallahu alam. Tapi malangnya dia tersilap guna kekayaan sehingga dia membelakangkan perintah Allah, dan ringkasnya disenaraikan min ahli nar, ahli neraka. Bila tuan buka saja, tengok sedikit saja neraka, dia tengok je tuan. Lalu ditanya kepada dia, hal marrabika na'imun qad, hei hamba-Ku, adakah sebelum ini kamu pernah merasakan nikmat? Dia kata, wallahi la, demi Allah kami tak pernah rasa nikmat. Dia tengok saja, nikmat dia paling hebat, habis, hilang. Begitu nak tunjukkan kehebatan neraka Jahannam kan. Dia tengok aja, hilang semua dah, tak ada rasa dunia lagi, habis. Siap dia bersumpah tu, wallahi la. Dan dibawa datang sebaliknya pula, yu'ta bi an amin nas wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahli jannah. Didatang orang yang paling susah daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Siapa dia? Wallahu alam. Paling susah kan. Tapi dia mentaati perintah Allah, dia sabar. Akhirnya disenaraikan min ahli jannah, daripada ahli syurga. Kemudian didatangkan dia ke dalam syurga, ditunjuk je syurga. Kemudian ditanya, hal marra bika syiddatun qad, hei hamba-Ku, adakah kamu pernah merasakan sebarang kesusahan sebelum ini? Dia kata, wallahi la, demi Allah tak ada tuan. Padahal dialah orang yang paling susah. Dia tengok aja syurga, hilang dia punya segala kependeritaan dan kesusahan di dunia. Mana ada di dunia seumpama ni. Sekaya-kaya manusia, kalau sekira dulu dia susah dalam masa 10 tahun sebelumnya, dia boleh cerita A to Z. Ya, dia boleh cerita, saya dulu macam ni susah, baru sekarang ni senang. Bermakna apa? Kenikmatan dunia tidak boleh menutup kesusahan dia. Dan begitulah sebaliknya. Ya, orang yang menderita macam mana sakit pun, ya, di hospital dia sakit, terbaring, tapi sakit dia tak kuat, dia masih ingat harta-harta kepunyaan dia. Rumah sewa dia ada 20 pintu, dia ingat kan. Dalam sakit dia suruh anak dia pungut, dia kata, kan, ni dah hujung bulan ni 30 pintu tak pungut lagi ke, dia kata. Dia sakit dia boleh ingat gitu tuan-tuan. Maknanya apa? Nikmat dunia, azab dunia tidak sama di sana. Senikmat-nikmat adalah di sana, seazab-azab adalah di sana. Sebab itu kalau ini kaedah kita ingat, kita senang macam mana pun kita tidak akan terpedaya, sebab kita tahu di sana lebih hebat. Dan begitu juga kalau kita diuji oleh Ta'ala sehebat mana pun, kita takkan melatah, sebab kita tahu di sana lagi dahsyat. Ada kita letakkan kita punya apa, stand kita macam tu, insya-Allah. Diuji dengan nikmat kita tak akan lari, tak akan hanyut. Diuji kita dengan susah pun kita tak akan melatah, sebab kita faham dunia ni bayangan sementara saja. Ya, bayangan sementara saja. Ibarat orang tidur, kata Rasulullah SAW. Atau diibarat adalah hadis lain, kazil, seperti bayangan.
kita duduk di tengah-tengah padang pasir, ada sebatang pohon kayu, matahari tegak di atas, kita pun berehat mengambil sebentar teduhan. Baru nak lelap dah rasa panas balik, matahari dah beredar. Begitu pantas maknanya perubahan itu berlaku. Begitulah maknanya dunia. Kita sendiri pun tahu, sekarang ni pun tanda akhir zaman begitu banyak. Di antaranya yang terasa sangat, masa terlampau cepat. Sekejap-kejap dah seminggu, sekejap-kejap dah sebulan. Ni nak tukar akhir tahun balik. Bermakna umur kita sudah banyak kurang. Saki-bakinya wallahu alam, tak besok lusa wallahu alam. Semakin hari semakin dekat. Jadi oleh kerana benda dunia begitu nak dibanding akhirat jauh, maka ketiga itu dibanding akhirat, nikmat syurga, maka di sana ada satu besar, yang paling besar nikmat, hilang nikmat syurga bila memandang wajah Allah Ta'ala. Atau nak tunjukkan betapa hebat, atau nak bagi di antara hamba tu nikmat syurga. Sedang dia mengecapi, Tuan tanya dia, adakah kamu nak lagi? Tak nak. Dia kata ini nikmat paling hebat. Tuan tunjuk yang lain, dia nak pula. Dia nak yang lain. Janji lagi dengan Allah Ta'ala, lepas ni tak nak dah. Tuan tunjuk lain, dia nak lagi, tuan-tuan. Maknanya nikmat syurga taraki, dia naik lagi hebat, lagi hebat. Bila dia stop, bila tak nak tajalli, tuan buka saja memandang zat dia yang tidak serupa dengan makhluk yang maha dahsyat. Allah. Manakala ditajali saja zat yang maha hebat, yang maha dahsyat, Allah Ta'ala tanya kepada hamba tersebut, adakah dia mahu lagi nikmat yang lain? Dia kata cukup ya Allah. Dia kata cukup, tak ada lagi nikmat sebesar ini, dan tidak ada selazat-lazat melainkan inilah dia. Nikmat paling besar ialah Allah Ta'ala. Batu zikir kita sentiasa, Allah, Allah. Turun naik nafas kita, Allah, Allah. Itulah penembus nikmat bernafas. Pas kalau suruh bayar, kita tak boleh bayar, tuan-tuan. Kalau suruh bayar, sekali sebut RM1, hembus RM1. Apa ke dana kita, tuan-tuan. Tak terbayar kita ni. Jadi biar kita tarik Allah, lepas pun Allah. Sentiasa kita dengan hakiki Ta'ala, atau menandakan bahawasanya setinggi-tinggi nikmat adalah dia. Sebab itu taraf ikhlas dibagikan ulama kepada 3. Pertama, buat ibadat kena lari, kena nakkan balasan nikmat syurga. Ikhlas tidak? Ikhlas, tapi peringkat bawahan. Yang kedua, membuat ibadat kerana nak lari daripada azab Allah Ta'ala. Ikhlas tidak? Ikhlas ulama, tapi peringkat yang kedua. Dan ikhlas paling tinggi, iaitu dibuat ibadat bukan kerana syurga, bukan kerana lari neraka, tapi kerana mencari keridaan Allah Ta'ala. Dalil Al-Quran sebut, waridwanum minallahi akbar. Keridaan daripada Allah itu yang paling besar sekali. Itu nas yang mengatakan ikhlas yang paling tinggi ialah mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita tak mau syurga, tapi bukan kasat kita itu. Benda yang berbeza. Bukan kita tak mau syurga, sebagaimana dituduh oleh gulungan Wahabiyah. Dia kata ulama sufi ni melampau, kononnya tak nak syurga. Dibawa pula dalil tak betul. Ilahilas tulil firdausi la wala aqwa 'alan naril jahimi. Itu kalam Abu Nuwas. Orang Melayu panggil Abu Nawas, dia Abu Nuwas. Ilahi wahai Tuhanku, lastul firdausi ahla. Aku bukanlah layak untuk menjejakkan kaki dalam jannatul firdaus engkau ya Allah. Sebab memandang diri kita hina, banyak dosa dengan Tuhan. Itu dipanggil tawaduk, bukan tak nak.
Wahabi pula dia ambil kalam-kalam sufi ni, kata nak tengok ulama sufi ni sesat, tak betul, tak nak syurga. Kita bukan tak nak. Pemberian orang tak boleh kita tolak. Pernah diberi kepada Sayyidina Umar oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Umar nak pulang balik, Rasulullah kata jangan. Orang beri kita kena ambil. Kalau tak ambil dia kecil hati. Kemudian kalau kita rasa dah cukup, pergi bagi orang lain lah. Itu cara dia. Jangan bagi tak nak. Itu tak boleh, kecil hati. Adapun minta fauqal hajat itu haram. Lain beza segi hukum fiqah kita. As-su'al fauqal hajah haram. Kita dah cukup dah. Pendapatan kita perlu sebulan 5,000. Dah dapat 5,000 cukup. Kita pergi minta dekat orang. Itu haram. Sebab kita dah cukup. Ya, kalau dia tak cukup tu lain. Ya. Itu beza antara qasad ibadat kerana dia dengan nak pemberian. Itu lain. Tuhan beri. Kalau orang beri tak tolak, Tuhan beri lagi, kita nak. Tapi qasad dalam ibadat jangan. Qasad ibadat lillahi ta'ala. Terus. Itu benda yang berbeza dua. Ya, siapa tak nak pemberi Tuhan? Pemberian daripada mahbub kekasih, siapa tak nak? Ya. Taklah beri, kita terima. Tapi kita tidak mensyirikkan dalam qasad. Dalam qasad kita mentauhidkan hanya kepada Allah Ta'ala. Itu dalil. Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jelas. Ya, itu maksud dia. Jadi untuk mentauhidkan benar-benar mahabbah kita dengan Allah, qasad kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini cara dia. Iaitulah palingkan hati kita daripada berhadap sama ada nikmat duniawiyah atau ukhrawiyah, adalah aghyar adamiyah dan wujud wahmiyah. Mana dia adalah aghyar yang adamiyah, benda yang dibangsakan kepada ketiadaan. Ni pun ada dia orang petikai ke. Dia kata ulama sufi ni apa kerja dia? Benda ada kata tak ada. Benda ada depan ni kata tak ada. Tanyalah apa maksud dia mengaji dah ilmu munazarah. Kalau kita nak bahas dengan orang, kita kena ngaji ilmu munazarah. Bermakna kita nak bahas, kita kena tanya dulu tahrirul murad. Itu rukun dalam perbahasan. Tahrirul murad. Orang bercakap begini, kita kena tanya dulu, apa maksud kalam ilahi lastulil firdausi a'la? Apa maksud? Maksud dia izharu tawadhu, melahirkan tawadhu. Bukan makna menolak nikmat. Jadi oleh kerana dia tak faham kalam Abu Nuwas ialah menzahirkan tawadhu, dia tuduh, dia kata, ni kalam tak nak syurga. Ini satu tuduhan. Bila dia nak jawab akhirat sebentar. Ya, itu satu masalah pula. Macam-macam bagi ni. Yang ni satu lagi, ulama sufi kata la maujud illallah. Dia kata pembohong, dia kata. Tak ada maujud melainkan Tuhan. Ni yang banyak-banyak wujudnya benda ni, dia kata. Dia tak faham apa maksud la maujud illallah. Makna la maujud illallah, bila kita banding kita dengan Tuhan, maka hilang wujud kita. Gunung Ledang ada kan, tinggi kan? Tapi kalau tuan-tuan angkat itu gunung, letak di kaki gunung Everest, ada tak dia? Tak ada tuan. Hilang. Ya, dia ada tapi serupa tak ada. Sebab telah dimakan oleh ketinggian gunung yang lebih tinggi. Begitulah kudrat kita, bila banding kudrat Tuhan, habis. Iradah kita bila banding dengan iradah Allah, habis. Ilmu kita banding ilmu Tuhan, habis. Wujuduhu kal adam, wujud dia macam tak ada je. Ya. Macam kita lentar mengajar ni boleh lagi sikit kan. Kalau datang ulama besar, kita hafal tak ada dah, habuk pun tak ada kan. Sebab datang ulama besar kan, hebat-hebat ceramah. Kita baca kitab pun pelat lagi kan. Kena dia orang ulama besar. Wali-wali besar datang, kita macam tak ada dah, hancur, tak ada, tak nampak dah. Itu dipanggil makhluk sama makhluk. Ini nak banding makhluk dengan Khalik, habis. Satu. Yang kedua, taraf yang dimasukkan wujud pada ahli sufi ialah wujud ala sabilil istiqlal. Wujud di atas jalan terasing. Wujud dia ni terasing, tidak berkait dengan sesiapa. Ada dia tidak memerlukan pencipta sebab dia qadim. Ya, dan ada dia tidak akan binasa sebab dia baqi, dia baqa. Wujud yang macam ni wujud yang zati. Nak banding dengan wujud kita asal tak ada, kemudian tak ada balik. Mana tinggi martabat wujud dia? Martabat wujud Allah Ta'ala yang paling tinggi. Sebab wujud dia wujud yang hakiki,
Adapun wujud kita majaz, sandar saja. Ada di suku tak ada. Ambil nama tuan-tuan. Macam air pipe. Air pipe tu air mana hakikatnya? Air takungan kolam durian tunggal sana. Sini mana durian tunggal ni? Oleh kerana dia lalu saja dekat batang pipe, besi pipe tu ataupun besi apa nama tu, yang plastik orang panggil apa? PC ya. PVC. Lalu kat dia. Ya, maka dinamakan air pipe. Kalau kita pergi kedai hardware, kita beli batang pipe, tonton perah, ada air tak? Kalau tonton perah batang bambu, ada air kan? Perah batang besi pipe, ada air? Ada, kering-kering. Tapi kenapa dia namakan dia air pipe? Sebab lalu saja kat dia. Lalu kat dia diisnad, disandarkan nama dia. Bukan air dia. Betul, lalu saja perbuatan tu gerakkan kita punya gerak, nampak zahir daripada kita, maka diisnadkan usaha ikhtiar daripada kita. Hikmah dia apa? Nak disandarkan ahkamus syariah. Nak disandarkan hukum syariat. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Buat baik, dapat pahala, tempat syurga. Tu saja nak sandar. Hakikat bukan kita punya. Dia saja. Itu kalam sufi maksud dia. Sila ambil faham. Ni dia tak faham, dia tak nak belajar. Lepas tu dia hentam. Dia hentam ulama sufi macam-macam. Tak baik. Sebab kita nak jawab apa di akhirat disebutkan. Ya, dan kalam tu bukan kalam sembarangan. Kalam ahlillah. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan di kalangan para aulia. Nanti faham sini. Sebab sini dia kata sini apa? Adamiyah ketiadaan dan wahmiyah. Mana waham saja. Memberi Al-Mu'ti, itu nama siapa? Allah Ta'ala. Ismun minal asma', nama daripada nama Tuhan. Al-Mani' nama siapa? Nama Allah, Asma'ul Husna. Mani' ila ismun minal asma'illah. Sekarang bila kita nampak orang beri, situ satu ujian. Kita nampak pemberian ni betul dari Tuhankah, ataupun kita dah tertawan di situ nampak orang. Waktu jangan kita ambil sebarang pemberian manusia, melainkan hati kita kena syuhud memandang ini dari Allah. Ini postman ni yang tahu ni. Ini postman yang tahu. Macam mana kita menerima surat daripada postman? Postman hantar surat bagi kita, tangan dia, zahir dia, tapi kita tengok dekat alamat. Johor. Ni sahabat saya nama dia Kasim. Ini daripada apa? Sabah. Ni Abdullah nama ni. Bukan? Zahir aja nampak dia hantar, pada hakikat kita tahu daripada mana. Begitulah Tuhan hantar kita, zahir dia dengan sebab dia bekerja, majikan itu, majikan ini, itu zahir saja, postman ibaratnya. Kena pandang hakikat ada minallah daripada dia. Jadi oleh kerana kita tak latih memandang benda ni, dah akhirnya kita tertambat nampak orang. Mujur dia pergi, kalau dia tak pergi mati aku, dia kata wah. Ya. Mengambil kurniaan Allah dengan tak memandang dari dia, kata ulama sufi, macam makan barang curi. Ambil tak kena tuan. Macam makan barang curi. Mana tak elok sangat. Sebab jangan ambil, melainkan kita pandang kurnia dari dia. Barulah rapat hubungan kita dengan dia. Sebab apa dipanggil waham? Sebab tidak ada memberi hakikat, sebenarnya memberi bekas dalam melainkan Allah Ta'ala. La yadur wa la yanfa'. Insan ni la yadur, tak boleh memberi manfaat. Wa la yanfa', tidak boleh memberi manfaat, dan tak boleh yadur, memberi mudarat. Melainkan dia saja. Maka nak pandang benda waham ni, dibuangkan. Barulah terang makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Dan kamu ketahui dengan demikian itu daripada wujud sifat kahrinya. Faham? Kita nampak betul-betul benda ni waham apabila Tuhan mentajalikan akan nama di Al-Qahar. Ya, kita buat, dia tajalikan nama di Qahar. Tak dapat, faham? Habis kan? Kadang-kadang kita pun termenung. Kita buat ni bukan main rancang hebat, tapi tak jadi. Tapi kadang-kadang dia zahirkan sifat dia pula, Al-Mu'ti, pemberi. Kita buat lebih kurang aja, kita pun tercengang. Dapat pula. Ya, kita buat lebih kurang, dapat pula. Itu maknanya dia nak tunjukkan, ditajalikan akan isim daripada asma dia. Al-Qahar, ya, Al-Mu'ti, Al-Mani', begitulah 99 nama Allah Ta'ala setiap saat ditajalikan dalam kehidupan kita.
Dia tajalli kan, dia terang. Maka nak nampak, kenalah kita buka hijab, ya. Kenalah buka pemandangan dalam itu tadi, ya. Dan minta pembukaan adalah daripada dia. Ya Fattah, ya Wahhab, wahai Tuhan yang Maha Pembuka, wahai Tuhan yang Maha Mengurnia. Baca itu banyak-banyak, minta Ta'ala buka. Bila terbuka saja pandangan kita, macam mana tuan-tuan, orang buta kan, bila terbuka mata macam mana rasa kan? Kalau nak bayang ke dia punya seronok tuan-tuan, dia tak nampak, tergagah-gagah sekali. Sebagaimana berlaku pada cerita Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar, wali besar. Dia antara karamat dia, doa dia terlampau mustajab. Datang satu orang yang buta asli, lahir-lahir buta. Dia berobat-obat dah banyak, beribu duit tak habis. Dah habis dah, tak baik lagi. Akhirnya dia jumpa Syekh Zakaria Al-Ansari, yang alim bainal ilmain zahirul batin, yang alim dua ilmu zahir dan batin, wali besar. Bila diminta doa agar matanya dibukakan dapat melihat nikmat Allah Ta'ala, Syekh Zakaria Ansari syaratkan kepada dia, engkau kena keluar daripada kampung ni. Ya, sekiranya aku mohon dengan Allah Ta'ala dimustajabkan, mata kamu terbuka, kamu jangan balik lagi kampung ni sehingga engkau dengar aku telah kembali ke hadrat Allah. Wali besar tuan-tuan, ulama besar, wali besar, sangat takut dia dipuja-puja, dia dibesar-besarkan, takut penyakit riak tuan-tuan. Kita hari ni pula terbalik, dia buat hari jasa mau dikenang, seorang duduk, seorang tukang kipas. Apa nak kata tak tuan-tuan? Yang kena kipas tak jejak, yang ni bagi orang main ampu lagi. Yang dua-dua ni tak sihat akal yang gini. Ya. Jadi apabila dia pun pergi keluar ingkari, Syekh Zakaria Ansari sembahyang hajat berdoa, pum, terbuka mata kan. Macam mana rasa kan? Tak nampak, kali buka nampak, alhamdulillah punya seronok, masya-Allah. Itu dapat lihat makhluk. Macam mana makhluk terbuka dapat lihat syuhud hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Lenyap dunia kan, tak rasa dah, kosong. Tidak ada nilai lagi dah ketika ditajalli dia dengan kebesaran Tuhan. Bau sah dia bersifat dengan az-zuhdu, zuhud. Zuhud tawar hati dengan makhluk bila ditajalli dengan Tuhan. Selagi dia tak tajalli, dia tak ada nama zuhud yang sebenarnya. Dia bercakap jelah kan, zuhud, warak. Sebab dia tak dapat hadapkan jiwa dia kepada kiblat roh yang sebenar. Dia terbuka aja. Sebab jalan ni yang diterokai oleh sufiah, ulama sufi, proses dalam suluk mereka, gembat tuan-tuan, cuci benda ni. Dia suluk tujuan nak cuci dalam, supaya cermin hati dia bersih, dapat pandang yang sebenar. Itu tujuan suluk. Ya. Tuan masuklah suluk kan. InsyaAllah. Dapatlah, sebab orang yang dapat, itulah cara dia. Kaedah yang dibuat oleh ulama-ulama besar. Ya. Tenterakan Naqsyabandi Al-Khalidiyah, Al-Imamul Kabir, Kutubul Kabir, As-Sayyid Imam Allah Syekh Muhammad Bahauddin kata sallallahu alaihi wasallam, antara kalimat dia tuan ni, dia duduk dalam makam kun fayakun. Ya, dia kata hidup, mayat, mati, hidup kan. Dia berdoa, mayat dah mati, hidup balik, boleh hidup. Ini pernah berlaku pada Ibnu Arabi juga. Bila Ibnu Arabi, seorang Yahudi datang berjumpa dia. Wahai Ibnu Arabi, Rasul Nabi kamu telah bersabda, ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama umatku, kata Rasulullah SAW, taraf dia macam nabi-nabi Bani Israel. Sekarang di antara Nabi Bani Israel, Nabi Isa AS boleh menghidupkan orang mati. Sekarang aku minta engkau hidupkan orang mati. Ibn Arabi kata, ayo pergi kubur. Tiba kubur, dia pun doa kepada Ta'ala. Dia tepuk dia kubur, kum biiznillah, bangun dengan izin Allah. Berkocak kubur. Bangun. Itu tengok karamat. Dia panggil makam kun fayakun. Apa dia kata dia, Tuhan luluskan. Ini karamatul awliya. Bukan dia yang memberi kesan. Jaga tauhid kita. Yang memberi kesan ialah Allah. Semua ni Allah Ta'ala. Tapi Tuhan berikan dia sebab karamah. Karamat dia. Dia kata bangun, bangun tuan-tuan.
Itu nak tunjuk. Dan berlaku ni kepada Imam Sayyid Muhammad Bahabuddin Qaddasallahu sirrah radhiyallahu min kibaril auliya, alim dua ilmu zahir dan batin. Ada pemimpin tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Dan dia berdoa, siapa yang memasuki jalan Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, diminta dan doa dimustajabkan, cepat berlaku futuhat pembukaan. Badal Naqsyaband kalau disebut cepat pembukaan. Cepat terbuka alamin malakut, alamin lebayat. Ini doa Syekh. Sebab Imam Bahabuddin Muhammad Bahabuddin Qaddasallahu sirrah, dia mempunyai rangkaian dengan Rasulullah cukup hebat. Bapaknya ahli bait, maknya ahli bait. Hasan Sayyidina Husain ki kanan. Maka ini bukan calang-calang orang kan. Ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki kanan kan ni. Ini bukan nak kempen tuan masuk Naqsyaband, tapi nak suruh tuan masuk Sulu. Masuk. Kita masuk, insya-Allah tahu. Kita bukan dalam tarekah ni tuan-tuan, bukan nak suruh kita ekstrim, macam mazhab juga. Bukan ekstrim. Cari yang mana lebih mudah. Cari yang mana lebih terbuka. Kita nak terbuka ke atau nak syok nama? Saya tarekat ini, jalannya tidak. Kita nak yang mana cepat sampai. Yang mana lebih mudah. Naqsyabandiyah dia punya sistem teratur. Sebab dia ada bacaan makam, peringkat-peringkat. Sekolah 2 biji, 1 sekolah pelajaran dengan ni sama, tapi yang ni sikit beza. Yang ni ada sistem perpiksaan, yang ni tak ada periksa. Agak-agak yang mana tuan-tuan minat? Sebab dalam tarekat dia ambil cara 2, satu tabarrukan, satu taslikan. Tabarruk kita ambil daripada guru kita, kan? Kemudian kita beramal. Perubahan tidak dipantau sangat. Ada Naqsyaband tidak? Dia suluk dia pantau. Bacaan warid apa dapat? Warid al-intibah, warid al-iqbal, waridul usul, semua dia akan cek. Sampai kita pada pemuncak dia. Itu di antara dalam Naqsyaband. Anak kita ada 2 orang. Satu lagi duduk tak ada asrama penuh. Main penuh. Hidup rumah penuh masih. Keputusan mana agak-agak lebih kan. Semua penuh lah. Sebab apa? Jadi kawal, warden kawal, pelajaran kena kawal semua. Semua dipantau kan. Semayang pun dikawal kan, senang. Begitulah maknanya. Bila pemantauan lebih, sistem dia lebih, tetapi kehasilan dia agak memuaskan lebih. Memuaskan. Itulah dia lah. Tapi kita jangan, maknanya beza tarekat ni. Tarekat ni hebat ni, jangan. Minta maaf. Sebagaimana kita jangan membeza-bezakan antara 4 mazhab. Hanafi, Syafi'i yang beza. Cuma kita rasa kalau kita macam Ana ni yang bodoh, yang bebal ni kan, yang jahil, yang jauh dari Tuhan ni, kita nampak jangan Naqsyaband nampak sedap sikit lah. Sebab apa? Dia follow tu. Dia punya peringkat zikir naik turun dia tahu. Makam dia daripada Latifatul Qalbi, dia tembak zikir kan dibuka. Dalam kitab sebut Qalbi, Matan Sir. Kita kata kat mana? Ada Naqsyaband semua ada benda. Semua dia tunjuk salah satu. Mana makam Qalbi, makam Sir, makam Ruh, Latifatul Akhfahafi. Kemudian kita apa? Sampai zikir kulli jasad, kan? Muraqabah, semua ada. Ahadiyah, muraqabah, ma'iyah. Ini kadang nak pergi masuk muraqabah pun tak erti. Muraqabah, mana tak erti muraqabah. Naqsyaband semua ada kan. Disusul sampai usul ila Allah Taala. Itu ringkasan dia Baru kita cerita benda ni, benda nak menghala ke arah tu. Benda yang nak menghala ke arah tu. Sebab ni dia panggil natijah, kehasilan yang dibukakan oleh Allah SWT bagi orang yang menjalani jalan dia, tuan ya. Pentajalian dia panggil, pendedahan, pembukaan. Dan dikalau terangkat hijab daripada mereka, nasai fana'lah. Nasai fana', lenyaplah diri mereka dan baka mereka dengan Ta'ala. Apa makna fana'? Apa makna baka'? Itu semua jalan ada. Dalam suluk dia kena ada benda tu. Dia kena lalu benda tu. Fana' wal baka'. Dan adalah mereka hamba bagi Allah dengan sebenar-benar, tiada menjadi hamba bagi yang lain bila dia mengalami 2 proses. Fana' maknanya ru'yatullahi bila khalqin. Pandangan hati dia tepat kepada Ta'ala, dia tak nampak yang lain kan. Dalam ni bukan luar. Luar nampak lah. Kita muasyarah biasa ni bergaul. Dalam dia sentiasa kekal dengan Allah Ta'ala. Jasad dia bersama makhluk, hati dia kekal dengan Ta'ala. Kalau baka' pula ru'yatu khalqin billah. Dia pandang makhluk, tapi makhluk dipandang sentiasa diikat dengan Allah. Kereta bergerak dirasa dari Allah, dia berjalan dirasa dari Allah, semua dari Allah. Dia pandang makhluk tapi terikat billah dengan Allah. Itu makna baka'. Ru'yatu khalqin billah. Dia tak pandang makhluk kosong tak dia.
bernikmat dia memandang keterikatan makhluk dengan Allah yang Tuhan sebut Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan jadikan kamu dan perbuatan kamu. Dia berjalan perbuatan dia dirasa dari Allah Ta'ala. Betapa lazatnya rasa syahadah akan Allah Ta'ala. Ya, ini semua benda-benda ni diproses dalam perjalanan sufiah oleh masyayikh kita yang memimpin sampai sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikalau terangkat hijab, Allahumma ja'alna minhum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.